Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Hajah Siti Faridah binti Abdul Jabbar dan juga rakan kuliah sekalian. Baiklah, dalam video refleksi kali ini, kumpulan kami akan membentangkan prosedur penubuhan dan tanggungjawab entiti selepas penubuhan bagi perniagaan jenis syarikat Sdn Bhd. Bagi melengkapkan tugasan ini, kumpulan kami telah menemu ramah Encik Hairuzaman dari bahagian pendaftaran perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Cawangan Putrajaya. Walau bagaimanapun, kami ingin memohon maaf kerana sepanjang sesi temu bual dijalankan, kumpulan kami tidak dibenarkan untuk membuat sebarang rakaman video. Oleh itu, rakaman temu bual tersebut tidak dapat ditunjukkan dalam video pembentangan ini. Seperti yang kita sedia maklum, Akta Syarikat 2016 telah berkuat kuasa secara berperingkat mulai 31 Januari 2017. Tujuan akta ini digubal adalah untuk memastikan bahawa pemakaian polisi yang bersifat mesra perniagaan dengan lebih efisien serta kelebihan dan faedahnya dapat dinikmati oleh masyarakat korporat. Terdapat 3 jenis perniagaan yang didaftarkan di bawah akta ini, iaitu jenis pertama syarikat, perniagaan dan yang ketiga adalah perkongsian liability terkait. Statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia sehingga Jun 2022, sebanyak 10.1 syarikat telah berdaftar di bawah SSM. Jumlah besar ini diwakili oleh 1.4 juta pendaftaran bagi syarikat, 8.6 juta pendaftaran untuk perniagaan, manakala bakinya sebanyak 32,065 untuk pendaftaran jenis perkongsian liability terkait. Baiklah, sebelum kita melihat lebih terperinci prosedur penubuhan, saya akan menerangkan dahulu syarat-syarat untuk memperbadankan sebuah syarikat Sdn Bhd. Di bawah Akta Syarikat 2016, proses pemerbadanan syarikat telah dipermudahkan. Selain hanya seorang pengarah dengan seorang pemegang saham, pemilik boleh menubuhkan syarikat Sdn Bhd tanpa perlu menggunakan khidmat sesyarikat bertauliah. Pemilik boleh membuka syarikat Sdn Bhd melalui portal MyCoID yang diperkenalkan oleh SSM. Namun begitu, syarikat masih perlu mencari seorang setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari ia telah diperbadankan. Jika tidak, ia akan menjadi kesalahan kepada syarikat dan pengarah boleh dipertanggungjawabkan atas kesalahan tersebut. Prosedur penubuhan syarikat. Yang pertama, memfailkan permohonan pencarian nama syarikat. Proses carian nama ini dilakukan secara dalam talian melalui portal MyCoID 2016. Proses carian nama dibuat bertujuan untuk menentukan sama ada nama yang dicadangkan bagi syarikat belum atau tidak digunakan oleh syarikat lain. Terdapat 2 cara untuk memohon nama syarikat, iaitu yang pertama, dinamakan pemerbadanan langsung, iaitu permohonan untuk nama dan penubuhan syarikat, dan yang kedua, gabungan tempahan nama dan pemerbadanan, iaitu tempahan nama dan proses pemerbadanan langsung. Setelah pemohon melengkapkan maklumat yang dikehendaki secara dalam talian, pemohon perlu membayar RM50 untuk setiap nama yang dipohon dan yuran penubuhan sebanyak RM1,000. Kebiasaannya, proses carian nama ini akan diluluskan dalam tempoh 24 jam. Ia lebih cepat berbanding akta lama yang memakan masa sehingga 3 ke 5 hari kerana ianya dilakukan secara manual. Yang kedua, setelah proses carian nama berjaya dan diluluskan, pemohon perlu membuat penyerahan dokumen permohonan untuk memperbadankan syarikat. Terdapat 4 item yang diperlukan untuk memperbadankan sebuah syarikat. Item yang pertama,
perkara di bawah Seksyen 14 Seksyen 1 Akta Syarikat 2016, di mana pemohon hendaklah melengkapkan maklumat yang diperlukan seperti nama syarikat, status syarikat, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, alamat perniagaan dan butiran lengkap pengarah dan penganjur. Item yang kedua, pengisytiharan daripada pengarah ataupun penganjur di dalam Form Seksyen 201. Borang ini juga dikenali sebagai Declaration Director. Di dalam borang ini, ia merupakan akuan sumpah oleh pengarah yang menyatakan bahawa mereka bukanlah seorang yang bankrupt, yang belum dilepaskan sama ada di dalam atau di luar Malaysia, dan tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan sama ada dalam atau luar Malaysia dalam tempoh 5 tahun ke belakang. Item yang ketiga adalah pengisytiharan pematuhan. Pengisytiharan ini menyatakan bahawa pemohon telah mematuhi semua keperluan Akta Syarikat 2016. Dan item yang keempat adalah dokumen tambahan seperti salinan surat kebenaran daripada badan korporat yang dinamakan sebagai ahli syarikat, salinan sijil kelayakan pengarah dan juga surat kebenaran daripada agensi yang berkaitan. Yang ketiga, pengesahan pemerbadanan. Setelah dokumen permohonan untuk memperbadankan syarikat dikemukakan dan pendaftar berpuas hati bahawa semua maklumat yang diberikan adalah lengkap dan mematuhi prosedur yang diperlukan, pihak pendaftar akan mengeluarkan dua jenis dokumen, iaitu yang pertama, Form Seksyen 15 iaitu Notis Kelulusan dan Pendaftaran, dan yang kedua Form Seksyen 17 iaitu Sijil Pemerbadanan bersama-sama Form Seksyen 14 ataupun dikenali juga sebagai Super Form. Yang keempat, pelantikan setiausaha syarikat. Syarikat hendaklah melantik seorang setiausaha dalam tempoh 30 hari selepas diperbadankan. Setiausaha syarikat tersebut perlu didaftarkan dengan SSM dan memiliki sijil amalan sah yang dikeluarkan oleh SSM. Selain itu, syarikat juga dinasihatkan untuk mendapatkan lesen ataupun permit ataupun kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkenaan sebelum memulakan operasi perniagaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayu binti Muhammad Zain, nombor matrik A177813. Okey, jika sebentar tadi kita sudah melihat prosedur penubuhan sesebuah syarikat, dan sekarang saya akan menerangkan apakah tanggungjawab pemilik sesebuah syarikat tu setelah perniagaan tu diperbadankan. Terdapat 6 tanggungjawab yang perlu dipatuhi, iaitu yang pertama, pemilik syarikat perlu mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan. Okey, jika kita telah mendaftarkan setelah proses pendaftaran perniagaan itu selesai, SSM iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia akan mengeluarkan satu sijil yang dinamakan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan, iaitu borang D. Okey, kalau kita lihat kat sini, ini adalah contoh borang D. Di mana dalam borang D ini dia akan menyatakan detail, iaitu detail berkaitan dengan perniagaan kita, iaitu seperti nama syarikat kita, nombor pendaftaran syarikat, alamat syarikat tu beroperasi dan bilangan cawangan yang syarikat tu ada. Dan keempat-empat butiran ni wajib ada dalam sijil perakuan pendaftaran syarikat tu. Sijil ni dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu SSM, dan sijil ini wajib dipamerkan di premis perniagaan kita di satu lokasi yang senang dan mudah untuk pelanggan kita tengok. Bila seorang pelanggan tu masuk pada premis perniagaan kita, so dia boleh lihat terus sijil ni yang kita pamerkan ni. Yang kedua adalah lesen perniagaan. Lesen perniagaan ni juga perlu dipamerkan bersekali dengan sijil perakuan pendaftaran syarikat di satu sudut yang senang dan mudah untuk dilihat oleh pelanggan kita. Okey, berikut merupakan contoh lesen perniagaan yang biasanya lesen ni dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran sesebuah kawasan tu. Sebagai contoh,
apa yang dapat kita lihat kat sini, lesen perniagaan ni dikeluarkan oleh Majlis Pembedaran Kajang di mana syarikat tu beroperasi di kawasan tersebut. Dan kedua-dua sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan ni perlu dipamerkan di premis perniagaan di tempat yang senang dan mudah untuk dilihat oleh pelanggan ataupun orang luar. Tanggungjawab kedua yang perlu dipatuhi oleh pemilik sesebuah syarikat adalah mereka perlu mempamerkan papan tanda perniagaan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Terdapat spesifikasi yang tertentu yang telah ditetapkan di mana pihak berkuasa tempatan telah menetapkan apakah yang perlu ada pada papan tanda sesebuah perniagaan tu. Contoh yang kita dapat lihat di sini, ini merupakan contoh papan tanda yang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, dan papan tanda ini menunjukkan 3 item yang wajib dan perlu ada, iaitu nama perniagaan tersebut, ianya dimiliki oleh syarikat apa, nama syarikat tu perlu tertera pada papan tanda tersebut, dan nombor pendaftaran syarikat. Ketiga-tiga item ni perlu ada untuk sesebuah papan tanda tu sebelum ia dipamerkan. Okey, contoh lain yang saya dapat berikan di sini adalah sebagaimana kalau kita pergi di negeri Kelantan, terdapat satu item lain yang kita tak dapat lihat di papan tanda di sini, di mana pihak berkuasa tempatan telah mewajibkan setiap papan tanda di negeri tersebut perlu ada nama syarikat yang ditulis menggunakan tulisan Jawi. Ini merupakan penguatkuasaan yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan, di mana tulisan Jawi itu diwajibkan untuk setiap papan tanda di negeri tersebut. Tanggungjawab ketiga adalah nama dan nombor pendaftaran perniagaan perlu tertera pada semua dokumen rasmi syarikat seperti invoice, resit rasmi, nota serahan, bil dan semua dokumen rasmi perniagaan. Di sini kita dapat lihat contoh resit rasmi untuk sesebuah perniagaan tu, yang mana apa yang perlu ada pada dokumen ni adalah nama syarikat dan nombor pendaftaran syarikat. Kedua-dua ciri ni perlu dicetak pada setiap dokumen rasmi milik perniagaan tersebut, iaitu nama syarikat dan nombor pendaftaran syarikat. Berikut merupakan tanggungjawab keempat pemilik perniagaan setelah perniagaan tersebut diperbadakan, iaitu memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan bila-bila masa sebelum tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat tu. So maksudnya pemilik syarikat tu perlu memperbaharui sijil perakuan pendaftaran ni dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan dilakukan. Manakala tanggungjawab kelima pemilik syarikat adalah mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dalam masa 30 hari daripada tarikh perubahan jika terdapat sebarang perubahan pada pengoperasian syarikat. Okey, pemilik syarikat perlu melakukan tanggungjawab kelima ni jika terdapat sebarang perubahan maklumat perniagaan mereka, dan ianya perlu dilakukan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh perubahan tu berlaku. Tanggungjawab yang terakhir atau tanggungjawab yang keenam yang perlu dilakukan oleh pemilik syarikat adalah menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penamatan perniagaan. So kalau sesebuah perniagaan tu perlu ditamatkan atau pemilik syarikat tu nak menamatkan perniagaan mereka atas sebab-sebab yang tertentu, so mereka perlu menamatkan pendaftaran perniagaan ni dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penamatan perniagaan mereka.
Pasti ramai tertanya-tanyakan apakah kelebihan syarikat Sdn Bhd berbanding syarikat enterprise. Seringkali kita lihat risiko bagi syarikat besar ini lebih tinggi berbanding syarikat milikan tunggal. Namun, jika diperhalusi, kelebihannya juga amat berbaloi. Antaranya ialah pertama, modal dan kewangan. Syarikat Sdn Bhd lebih mudah mendapatkan pinjaman yang lebih besar berbanding syarikat enterprise ataupun milikan tunggal. Selain itu, mereka mempunyai penyata kewangan yang diaudit serta laporan tahunan yang teratur. Kedua, liability terhad. Liability syarikat juga adalah terhad di mana hak syarikat bukanlah hak pemegang syarikat sendiri individu. Ia terhad kepada sumbangan modal syarikat sahaja. Bukan itu sahaja, malah syarikat Sdn Bhd merupakan entiti sah di bawah undang-undang, maka ia boleh memiliki aset. Ketiga, perlindungan. Syarikat Sdn Bhd lengkap dengan perlindungan di mana pemegang saham akan dilindungi oleh undang-undang, manakala pemegang saham juga tidak akan terjejas jika seseorang pemilik syarikat meninggal dunia. Keempat, potensi perniagaan. Syarikat Sdn Bhd mempunyai potensi lebih besar untuk berkembang berbanding syarikat milikan tunggal. Rangkaian perniagaan juga lebih besar dan lebih dipercayai. Nombor 5, konsep tanggungjawab. Untuk pengetahuan anda, tanggungjawab bagi seseorang pemilik saham tidak akan melibatkan pengendalian atau pengurusan syarikat yang lebih mendalam. Mereka tidak akan terbeban berbanding syarikat enterprise, semuanya harus diuruskan oleh pemiliknya. Yang terakhir ialah urusan mudah. Selain itu, antara kelebihan syarikat Sdn Bhd yang lain juga adalah proses penukaran hak milik syarikat menjadi lebih mudah, nama syarikat juga boleh ditukar dengan mudah serta laporan kewangan syarikat tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Kesimpulannya, perubahan yang dilakukan dalam Akta Syarikat 2016 menjadikan proses pendaftaran lebih mudah, di mana semua urusan atau prosedur dilakukan melalui dalam talian sahaja, di mana kos pemerbadanan yang lebih rendah, perubahan peraturan dalam memulakan perniagaan lebih mudah difahami oleh pemilik perniagaan, urusan berkaitan pengurusan syarikat lebih mudah dan fleksibel, dan akhir sekali meningkatkan kawalan dalaman, urus tadbir korporat dan tanggungjawab korporat dari sudut pengurusan perniagaan. Baiklah, selain dari menebual pihak SSM, kami juga telah berjumpa Encik Syamsuddin, akaunten dari Syarikat Sejati Engineering and Industrial Supplier Malaysia Sdn Bhd untuk berkongsi pengalaman mereka dalam menubuhkan syarikat Sdn Bhd. Jadi, mari kita saksikan video rakaman pendek tersebut. Assalamualaikum dan selamat petang. Di sini saya Syamsuddin bin Uthman mewakili Syarikat Sejati Engineering and Industrial Suppliers M Sdn Bhd ingin menerangkan sedikit cara-cara penubuhan syarikat Sdn Bhd. Yang mana pada permulaan pendaftaran syarikat tu kita akan melantik company secretary, iaitu yang akan membuatkan segala documentationnya tentang cara-cara penubuhan syarikat daripada A to Z lah. Maknanya kita hanya membayar yuran tu kepada company secretary. Dia akan membuatkan semua dokumen-dokumen tu yang tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 untuk syarikat Sdn Bhd. Okey, bila semua dokumen tu sudah lengkap dan ada, contohnya macam borang ni M&A. Lepas tu kita akan dapat ini umpama macam cara-cara penubuhan syarikat tertakluk kepada undang-undang di dalam ni lah. Lepas tu kita ada borang 24, ini menerangkan tentang saham yang dimiliki oleh sebuah syarikat tu. Dan juga borang 49, ini adalah nama pengarah dan juga company secretary di belakang dia. Okey, bila company ni sudah ada Sdn Bhd ni, kita akan berdaftar dengan Majlis Perbandaran. Contoh macam kita berada di Puchong, kita akan berdaftar di Majlis Perbandaran Subang Jaya untuk mendapatkan lesen perniagaan. Dan kita perlu tampal di lesen ni di hadapan office tempat kita berdaftar. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.